Yang berbahagia Insinyur Hajah Zatu Shimah binti Muhammad Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin, Profesor Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang dihormati Encik Hazimi bin Daud, Perancang Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka selaku moderator wacana kita pada hari ini. Pegawai-pegawai kanan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan dan pegawai-pegawai Majlis Bandaraya Johor Bahru, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Syukur kehadrat ilahi kerana diberi kesempatan untuk kita sama-sama dalam wacana sastra pada hari ini. Wacana ini merupakan anjuran bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan dan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Sebagai pemakluman tuan-tuan dan puan-puan, pantun merupakan puisi tradisional Melayu yang menjadi khazanah warisan rakyat yang diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai warisan budaya tidak ketara. Hal ini telah mengangkat martabat pantun pada peringkat global. Wacana pada hari ini juga akan mengupas tentang pantun Melayu yang dikarang dalam koleksi pantun tersohor iaitu Kurit Kundi Merah Saga, iaitu sebuah buku pantun terbitan DBP dengan memberi penekanan terhadap elemen sains dan alam dalam rangkap-rangkap pantun. Kurit Kundi Merah Saga yang mempunyai 807 halaman dipilih kerana koleksi ini merupakan rujukan paling popular dalam kalangan pencipta pantun dan juga menjadi tumpuan khayal pembaca dan telah mapan penggunaannya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Nur Hashimah binti Jalaluddin, Pensyarah Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik Universiti Kebangsaan Malaysia di atas kesudian beliau untuk menerima undangan ini sebagai tokoh pembicara kita pada hari ini. Untuk meneruskan wacana ini, dengan segala hormatnya, Majlis menyerahkan gelanggang wacana kepada Encik Azimi bin Daud, Perancang Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka selaku moderator wacana Forensik Pantun iaitu Kebijaksanaan Bangsa Melayu dalam Kurit Kundi Merah Saga. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton, khususnya tetamu-tetamu kehormat yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam, Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru, yang berusaha, yang berbahagia Puan Nur Hafizah Muhammad Hussein, Pengarah DBP Wilayah Selatan, yang berbahagia Haji Miswan Yunus Setiausaha Majlis Perbandaran Johor Bahru, yang berbahagia Insinyur Hajah Nazatu Shimah Muhammad Timbalan Setiausaha Majlis Perbandaran Johor Bahru, yang saya hormati, yang cukup saya kagumi pada pagi ini, yang berbahagia Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin. Ini saya punya sifu ni dalam dunia pantun. Dan juga kepada para pelayar yang sedang menonton di medium sosial Majlis Perbandaran Johor Bahru. Terima kasih kerana menonton kami dan ambillah manfaat daripada apa yang bakal kami bincangkan, bakal kami kupas. Orang kata 7 dulang emas berlian. Dulang hantaran santun disambut. Pantun didendang jadi nyanyian. Karang dikarang sahut menyahut. Tanah paya sentiasa basah. Takkan senduduk tumbuh melata. Tentulah saya berasa resah. Pantun dibentuk sesedap rasa. Pasang lampun anjur ke baruh. Ranting cengal serak melata. Dipeluk pantun bagai disuruh. Disuruh kenal kemudian bercinta. Jadi hari ini kita akan sama-sama akan melayani perasaan, kita raih ilmu yang ada dan kita akan mula bercinta dengan pantun sebagai warisan tidak ketara yang telah pun diiktiraf oleh UNESCO. Jadi eloklah pagi ini saya akan memperkenalkan dahulu kita punya tokoh yang akan membicarakan perihal forensik pantun kebijaksanaan bangsa Melayu dalam Kurit Kundi Merah Saga. Yang berbahagia Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin sebenarnya dalam bidang linguistik dalam bidang linguistik dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Bidang kepakaran beliau ialah semantik, pragmatik dan juga geolinguistik.
Beliau aktif melaksanakan kerja penyelidikan, penerbitan buku dan juga artikel jurnal. Setakat ini telah berjaya mengumpulkan dana berjumlah 2.3 juta untuk penyelidikan dan menghasilkan lebih 200 buku dan juga artikel. Sejumlah 26 orang pelajar peringkat PhD dan lebih 65 pelajar sarjana di bawah seliaan dan bimbingan beliau dan juga telah berjaya memperoleh ijazah masing-masing. Jika ada rezeki lepas ni saya akan jadi anak murid Prof. Ya Prof? Boleh Prof? Boleh insya-Allah. Jadi di peringkat antarabangsa beliau dilantik sebagai pakar rujuk pakar rujuk bahasa Melayu oleh Kementerian Pendidikan Singapura selama 10 tahun. Prof. Nur Hashimah telah pun beberapa kali meraih kejayaan akademik, antaranya anugerah kertas kerja terbaik tempat ketiga di World Congress on Educational Science Rome, Itali pada tahun 2013, kemudian anugerah penyelidik cemerlang pada tahun 2013, kemudian anugerah penyelidik terbilang pada tahun 2014, anugerah tokoh akademik bahasa Melayu negara pada tahun yang sama, anugerah Bitara Akademia Bahasa Melayu Fakulti Sains Sosial dan Kemerdekaan UKM pada tahun 2016, anugerah Bitara Akademia Bahasa Melayu UKM 2017 dan yang terkini pada tahun 2021. Beliau juga dilantik sebagai ahli eksekutif kepada The ASEAN Association for Lexicography pada tahun 2013 hingga 2015. Pengurusi jawatankuasa Pemartabatan Bahasa Melayu Universiti Awam pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Beliau juga merupakan mantan pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM, ahli tengkuasa tetap Bahasa Melayu, Presiden Persatuan Linguistik Malaysia tahun 2008 hingga kini. Begitulah hebatnya tokoh kita pada hari ini. Jadi sebenarnya kepada anda yang sedang menonton, kepada sesiapa saja yang sedang mendengar dan juga menonton kami, raihlah ilmu kerana pantun ini adalah satu anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada alam Melayu. Jadi untuk permulaan, sudah bersedia Prof untuk kita mulakan gelanggang? Saya tak dengar suara Prof ni. Bagaimana? Kita dengar dulu suara Prof. Saya masih tak dengar suara Prof. Okey, dengar? Cik Azimin? Okey, alhamdulillah. Kita dengar. Baiklah Prof. Kita mulakan gelanggang dengan okey, sebelum kita bedah siasat pantun, apa perkara yang amat penting sebenarnya untuk kita melihat pantun? Adakah sampiran atau pembayangnya atau maksud pantun itu sendiri? Mana yang patut kita beri keutamaan? Jadi kita mulakan soalan kita yang pertama daripada Prof. Silakan. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, Datuk Haji Nur Azam, Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru, Puan Yang Berusaha Puan Nur Hafizah Hussein, pengarah DBP Kuala Selatan, Haji Miswan Yunus, Diusaha MPJB, Insinyur Haji Nazatul Shimah Muhammad, Timbalan Diusaha MPJB, dan pelayar-pelayar FB sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih kepada pihak yang menjemput saya. Kalau Datuk Muhammad Azam ada, saya ni orang Pontian Datuk. Saya sangat berbangga dapat menyumbang ilmu untuk orang Johor, bangsa Johor. Saya tak pernah dijemput kecuali DBP lah selalu jemput saya, tapi dengan MBJB ni pertama kali. Jadi izinkan saya berkongsi ilmu tentang pantun. Ramai pelajar saya di sana juga menyertai wacana ini. Boleh kita buka slide pertama untuk menjawab persoalan Encik Azimin. Boleh tukar slide? Baik, kita kena kenal dulu. Soalan Cik Azimin, adakah pantun ni hanya setakat membayang atau suka-suka saja? Adakah dia mempunyai ilmu yang patut kita teladani? Baik, kita kena tahu dulu apa tu pantun. Pantun ni warisan Melayu. Bersifat metafora. Metafora ni bermaksud yang mempunyai maksud tersirat. Kadang-kadang ada pantun tu macam pantun kanak-kanak, dia tegak aja, senang. Secara harfiah kita boleh faham. Kita baca je kita boleh faham, oh ini maksud pantun itu. Tetapi yang banyaknya dalam
dalam dunia Melayu ini ialah termasuklah peribahasa ke, simpulan bahasa ke, pepatah petitik bersifat metafora. Metafora ni dia mempunyai makna di sebaliknya. Ya, maknanya kita kena cungkil. Apa yang menarik ialah pantun ni dia tak ada pengarang. Nanti kita kupas sikit apa yang almarhum Ungku Aziz cakap tentang pantun. Kemudian yang HOTS ni, higher order thinking skill, yang sekolah kita baru nak buat, lebih 700 tahun dahulu orang Melayu dah buat. Orang Melayu dah buat. Kenapa? Pantun itu memerlukan daya takkul yang sangat tinggi, cara berfikir yang sangat tinggi. Terutama bila pantun itu mempunyai maksud tersirat yang ada kiasan melarat. Double triple meaning orang katakan, maknanya ada makna lagi dalam pantun tu. Jadi memerlukan pemikiran aras tinggi yang HOTS yang kita nak kenakan pada pelajar. Kita dah ada lebih 700. Hebat tak orang Melayu ni Kemudian dari situ dia memancarkan akal budi Melayu. Akal budi ni bermaksud kebijaksanaan. Kalau kita baca buku almarhum Datuk Hassan Ahmad, almarhum Ungku Aziz, semua dah almarhum saya meneruskan ilmu mereka supaya dapatlah amal jariah mereka. Ini semua melambangkan kebijaksanaan. Baik, boleh kita pergi slide kedua? Baik, kita tengok dulu. Hebat tak hebat pantun ni? Kalau orang selama ni kata, alah sikit nak pantun. Saya pernah kecewa lah dengan Angkatan Tentera Malaysia pernah mengeluarkan satu kenyataan. Tak payah pantun-pantun lah nak buka acara. Kalau kita faham apa itu pantun, sebenarnya kita tak boleh keluarkan cakap macam tu. Sebab kita ni orang Melayu. Kita kena faham. Baik, apa orang yang nak kaji pantun kita ni dah seawal abad ke-19, 1878, Maxwell. Kita kan dijajah oleh British. Mereka yang datang ini sebagai residen yang mengkaji bahasa Melayu dan psikologi orang Melayu. Jadi Maxwell 1878, Wilkinson dan Winstead 1957 tulis buku tentang tata bahasa, tentang pantun, tentang peribahasa, tentang kamus Melayu. Apa dia kata? Kalau nak kenal lah pemikiran Melayu ni, kita kena faham peribahasa dan pantun mereka. Itu pandangan dari sarjana barat yang sangat tersohor pada waktu itu tentang sebab saya pergi ke School of Oriental and African Studies di London belajar masters. Inilah tokoh-tokoh yang ada di situ. Ya, mereka memang dihantar ke tanah Melayu. Menjajah tu satu hal, menjajah minda melalui kajian bahasa, kajian budaya, kajian pantun, kajian peribahasa. Dia kata nak kenal Melayu ni susah, dia kata. Cuma dengan melalui peribahasa dan pantun baru kita boleh faham. Kemudian apa Ungku Aziz dan Hassan Ahmad katakan 2009-2003 ini yang lebih current. Sebenarnya ada banyak lagi yang lama-lama ya. Pantun ni dah wujud 700 tahun dahulu, lebih awal dari Shakespeare punya hasil, masterpiece Romeo and Juliet. Lebih awal. Malah bahasa kita lebih kukuh, lebih ampuh, lebih daripada 1000 tahun. Kali ukuran Ungku Aziz, Pak Ungku Aziz ya. Pantun ni dia tak ada pengarang, tapi syarat dengan ilmu. Kalau ikut Datuk Hassan, dia bersifat lateral, boleh tafsir pelbagai dimensi. Sebab itu ada orang tengok pantun, dia tengok secara mudah luaran. Tapi ada orang menengok pantun secara dalaman. Jadi kalau soalan Encik Azimin tadi, adakah dia bersifat hanya pembayang, tidak perlu diteroka lebih dalam? Tidak. Sebenarnya pantun ni sebab ada 4 kerat tu kan. Boleh kita pergi slide seterusnya? Baik, dia ada 2 kerat, dia ada 4 kerat, dia ada 6 kerat, dia ada 8 kerat. Jadi dalam kerat-keratan itu ada hubungan antara pembayang dengan maksud. Ada kaitan. Dia bukan syok-syok sendirilah orang katakan. Syok-syok sendiri buat sebab setiap objek yang dipilih akan menggambarkan pemikiran. Dia ada pembayang dia ada maksud, dia ada rima. Sebab tu dia nampak indah. Kalau Cik Azimin mulakan dengan pantun tadi pagi-pagi, kita dengar alamak sedapnya macam halwa telinga. Sebab dia penuh dengan kata nasihat, kata-kata menyambut tetamu. Jadi kita rasa sopannya cara persembahan kita tadi. Ada lagunya. Orang selalu kata, alah tak payahlah dengan Melayu ni banyak sangatlah dengan pantunnya, dengan salutasinya, dengan apa. Kita nak ikut budaya mana? Itu budaya kita. Kita jangan compromise atau kita jangan bertolak ansur dengan budaya kita. Banyak kalau cakap pasal budaya ni tentang kata panggilan pun. Kalau orang Johor lah, along, ngangah, acik, uda, tam, oteh. Jangan buang itu semua. Sebab satu-satunya bahasa di dunia yang ada kata panggilan itu orang Melayu. Jadi orang putih sendiri atau sejarah barat sendiri mengagumi bahasa Melayu kita. Kenapa kita nak buang? Sebab dalam pantun tu banyak ilmu. Kalau takkan Maxwell cakap macam tu. Kalau takkan Wilkinson dan Winstead cakap begitu.
Jadi pantun ni pula bila kita tengok dia ada beberapa kategori. Ada pantun jenaka, ada pantun kanak-kanak, ada nasihat, teka-teki dan sebagainya. Sebenarnya saya ada video di Riau cara mereka meminang, istiadat meminang. Sangat menarik cara mereka menyambut pantun dan secara spontan. Tapi masa tak cukup, saya tak dapat nak tunjukkan video tu. Seterusnya, slide seterusnya. Baik, contoh pantun. Paling mudah, paling mudah. Untuk kanak-kanak, timbang tinggi-tinggi sampai pucuk atap, belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Burung kenek-kenek terbang atas pagar, pesan datuk nenek rajin-rajin pergi belajar. Pantun kanak-kanak banyak berkaitan dengan pendidikan. Macam mana kita harus mempersiapkan anak kita menjadi orang berilmu, tidak melupakan agama. Ya, sebab orang kata bahasa Melayu ni banyak bertentang dengan adab-adab Islam. Tidak. Saya tidak mengatakan langsung Melayu ni, budaya Melayu ni bercanggah dengan agama Islam. Kalau setakat dia nak bersanding, dia nak berinai atau mengikut Hindu, tidak semua. Okey, tidak semua. Pantun ini kalau kita kaji banyak nilai Islam yang selari dengan agama kita. Ataupun ada pantun dewasa, banyak sangat tentang percintaan. Kalau nak gugurlah nangka, jangan menipu ranting pauh. Kalau nak tidurlah mata, jangan dikenang orang jauh. Ini maknanya sangat harfiah. Maknanya rindu-rindu jugalah tapi kena tidur. Ya. Kemudian adik menumbuk alunya 3, patah 1, tinggal 2. Adik tunduk, malukan siapa? Malukan abang tunang biasa. Jadi ini kan macam lontaran-lontaran kata-kata manja yang tidak menyentuh sensitivity. Tetapi orang yang mendengar tu diseronok. Sebab benda tu sampai. Kenapa dia seronok? Benda tu sampai. Kalau kita nak berpantun dengan orang yang tak faham pantun, dia kata ni buang masa. Tapi kalau kita berpantun dengan orang yang sayangkan pantun, ada ilmunya di sebalik itu, dia boleh berfikir, wah seronok. Saya dengar Azimin cakap tadi, wah seronok betul pantun Azimin ni. Dia membuka minda kita. Baik, itulah yang saya katakan, kalau saya boleh menjawab soalan pertama, dia bukan wewenang. Dia bukan hentam kromo. Tidak. Pantun dibuat atas dasar ilmu. Nanti kita pergi ke peringkat kedua, bagaimana kami membedah. Saya membedah pantun bersama pelajar saya. Mungkin Cik Azimin nak kemukakan soalan lain sebelum saya pergi ke pembedahan forensik ni? Ya, Prof. Saya minta urus dia mutekan dulu suara mikrofon Prof untuk agar tidak bergema. Okey, pada para penonton, saya dah buka pintunya. Kita dah kenal, kita dah mula nak tahu apa itu pantun. Jadi hari ini berlaku situasi yang berbeza. Pantun diconteng mukanya, pantun dirosakkan bajunya, busananya dikoyak. Jadi bagaimana kita nak melihat kejeniusan pantun ini? Jadi boleh tak yang berbahagia buktikan kejeniusan, kearifan, kebijaksanaan ini dari sudut sains dan juga unsur alam yang kita bincangkan pada hari ini. Kita sama-sama lihat bagaimana yang sedang berlaku ini dan kita kembali kepada asal. Tolonglah jaga pantun. Hormatilah pantun. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Saudara Azimin. Soalan Azimin ini soalan sarjana sebenarnya. Saya harap yang mendengar, ramai pelajar saya dan yang mendengar nanti tidak merasa terlampau serius perbincangan kita, tapi sebenarnya dia banyak pengisian dia. Baik, forensik ni apa? Orang sekarang tak nak pakai bedah, orang kata forensik. Kalau orang meninggal kan, dia meninggal aksiden ke, dia tiba-tiba meninggal kat rumah ke, doktor akan buat forensik, bedah siasat. Jadi maknanya bedah siasat ni dalam konteks yang luas dalam pantun kita nak bedahlah pantun kita ni. Bedah untuk cari apa sebenarnya nak disampaikan. Kalau cerita pasal buah cepedak luar pagar, ambil galah telunjukkan, itu macam senang. Tapi kalau ada benda-benda yang bersifat metafora dalam pantun itu, terutama di bahagian maksud, itu yang kita perlu bedah untuk apa yang sebenarnya nak sampaikan. Jadi yang melibatkan, yang saya katakan high order thinking skill atau pemikiran aras tinggi ni, bila kita melibatkan benda abstrak dengan benda konkret. Benda abstrak ni kadang-kadang pembayang dia tu senang, ada cepedak, ada galah. Apa kaitan dengan luar pagar? Kan? Ada benda abstrak yang nak disampaikan. Jadi cara orang Melayu berfikir ni, dia lateral tau. Maknanya kita boleh tafsir macam-macam. Kalau ikut Hasan Ahmad,
saudara Azimin boleh tafsir A, saya boleh tafsir B, orang ketiga boleh tafsir C. Tapi akhirnya akan menuju benda yang sama, ke arah yang sama. Okey, berdasarkan budaya kita. Pantun ni tak ada dalam bangsa lain. Pantun ni ada kat budaya kita je. Sampai orang Perancis sangat mengagumi pantun Melayu. Ya, itu kena baca Datuk Hassan lah. Kemudian, apa yang kita tengok sebenarnya bila kita nak tafsir tu? Satu, objek yang digunakan. Objek dalam pantun itu semua ada maksud. Ya, kita nak kaitkan kenapa objek pulau dipilih untuk menggambarkan cinta yang kukuh. Kenapa galah dipilih menunjukkan arah tujuan yang rapuh? Kenapa burung pipit digunakan untuk melibatkan, membicarakan tentang status kehidupan? Jadi itu semua memerlukan kita berfikir. Kenapa objek itu dipakai? Kemudian ungkapan-ungkapan dalam pantun itu, ungkapan dalam pantun itu memberi clue kepada kita. Saya ni pakar makna. Bidang saya ialah pakar makna dan falsafah. Jadi bila saya tengok, saya ada teori saya lah tapi saya tak tunjuk kat sini. Macam mana kita nak kaitkan apa dalam otak kita dengan apa yang kita faham tu selari. Contoh macam inilah yang senang. Bagai durian dengan mentimun. Okey? Maknanya hubungan antara orang kuat dengan orang lemah. Tapi orang sekarang kata tak apa bila durian jadi tempoyak, timun berkuasa, itu bukan peribahasa kita. Itu peribahasa orang muda, orang moden. Tak boleh masuk. Tak ada falsafah di situ. Tapi bagaimana durian dengan timun tu, macam mana kita nak faham? Maknanya ialah bagai orang kuat dengan orang lemah, ya, berlaku penindasan, berlaku penghamba abdian dan sebagainya. Orang Melayu menggunakan objek durian untuk mewakili kuat, objek timun mewakili lemah. Dan kita tengok nak memahamkan peribahasa itu bagai mentimun dengan durian atau durian dengan mentimun ialah bagaimana orang kuat mendominasi orang lemah atau orang lemah ditekan oleh orang kuat. Menggunakan objek durian dan timun. Kuat macam mana? Kuat dari segi bau, kuat dari segi rasa, kuat dari segi harga, kuat dari segi tajam. Segala aspek kuat pada durian itu menggambarkan kekuatan peribadi seseorang itu. Dan timun jatuh, pecah, berair, mudah lembik, mudah busuk. Jadi maknanya lemahnya orang yang ditindas itu. Itulah cara nak memikir yang kita kata mengaitkan abstrak dengan konkret. Dia ada hubungan pemetaan tu. Begitu juga dengan pantun. Kalau pantun itu mudah, buai laju-laju sampai pucuk atap, belum tumbuh gigi dah pada baca kitab itu, hanya straightforward. Maknanya kecil-kecil pun kita dah mula mengajar agama. Kalau ikut Islam, 6 tahun dah kena didedahkan dengan semayang, dengan baca kitab dan sebagainya. Itu very simple, straightforward. Tapi ada yang lebih dalam, yang memerlukan daya fikir tinggi apabila melibatkan yang tersirat. Seterusnya. Baik, saya akan memfokuskan pembicaraan saya kepada 3 elemen. Flora fauna. Dalam pantun Melayu banyak sangat flora dan fauna sebab kita ni orang Melayu dia memerhatikan alam sekeliling. Sebagaimana Prof. Asmah Haji Omar nyatakan, dari alam sekeliling lah kita mengkonsepsi dunia kita. Sebab itu budaya kita tak sama dengan budaya barat. Kenapa tak ada pantun kita ada strawberry? Saya cara sebut dia macam itu, strawberry. Kenapa tak ada? Sebab itu bukan kita punya makanan. Kenapa tidak ada lemon dalam pantun kita? Sebab itu bukan limau kita. Limau kita limau kasturi, limau nipis. Kita kata bagai limau busuk sebelah. Menunjuk kepada limau kasturi atau limau nipis, bukan lemon. Sebab itu bukan budaya. Jadi orang dulu, bayangkanlah ini dicipta lebih daripada 700 tahun dahulu tanpa pengarang. Kalaulah pelajar-pelajar ini atau barisan kepimpinan Majlis Bandaran pernah menonton filem Gurindam Jiwa. Di manakah tempat seorang pemantun? Wataknya Nordin Ahmad dan Latifah Omar. Saya suka tengok cerita lama-lama. Sebab saya belajar ilmu daripada orang lama, ya. Kedudukan pemantun adalah di istana. Di istana. Kalau kita baca cerita-cerita tentang Islam, orang penyair-penyair letaknya di istana-istana. Sebab halusnya cara pemikiran. Jadi, bila orang yang letak konon-kononnya, bila letak kat orang istana, bukan boleh orang sembarangan. Mesti orang yang punya daya intelektual yang tinggi. Sebab tu Tun Sri Lanang, bila disusun sejarah Melayu, Sulatus Sulatin, dia ialah arahan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah, iaitu Sultan Johor abad ke-17. Dia mengarahkan Tun Sri Lanang
menulis tentang jurai keturunan Kesultanan Johor supaya rakyat faham siapa kita ni, asal usul kita. Di mana letaknya Tun Sri Lanang tu? Dekat istana. Jadi begitulah tingginya darjat pemantun kita. Duduknya di istana dan dia orang yang mempunyai intelektual yang sangat tinggi. Jadi seorang yang sangat observant, pemerhati, ya, researcher lah, penyelidik. Jadi mereka menggunakan flora dan fauna untuk membentuk pantun. Kemudian orang Melayu ni hebat dalam maritim. Kajian saya tentang dialek Terengganu membuktikan memang hebatnya orang Terengganu ni dengan buat kapal layarnya, dengan nelayannya, dengan pelayar yang hebat-hebat. Sebab itu orang kata yang mengikut Ferdinand Magellan itu ialah orang Melayu, yang Enric tu, Panglima Hitam tu, orang Melayu. Jadi bila dia jadi orang maritim ni, orang yang mengelilingi bumi, laut, sungai dan sebagainya, maka kita jumpa banyak sangat objek-objek pulau, tanjung, rakit, perahu, galah, kemudian saya tunjuk macam mana kita nak tafsir pantun tersebut dengan mengaitkan dengan ilmu. Dan yang paling banyak, pantun ni banyak kasih sayang sebenarnya. Sebab tu orang kata, alah tak payahlah pantun-pantun ni melarat lah, macam meratak-ratak, sebab banyak sangat pasal cinta. Sebab pembentukan keluarga bahagia bermula dengan cinta dan kasih sayang. Itu asas pembentukan. Agama satu, ilmu kedua, ketiga kasih sayang. Kalau keluarga tidak ada kasih sayang, berantakan, tak akan jadi rakyat, masyarakat atau keluarga yang bahagia. Sebab itu kita nampak pantun kita banyak pasal kasih sayang. Baik, saya pergi burung dulu. Ni saya nak bedah pantun ni. Nak menjawab soalan Cik Azimin. Okey, dalam ini kajian saya dan kajian saudara pelajar saya, nama Maulana, membuat sarjana Maulana Alfin, dan saya telah melihat tentang burung. Saya supervisor, penyelia. So dia saudara Maulana telah menyenaraikan ini beberapa ramai banyak burung, jenis burung dalam pantun. Ada merpati, tiung, pipit, kedidi, nuri, serindit, helang, enggang, punai, puyuh, gagak, merbah, camar. Dan pelajar saya lagi seorang saya ni untung saya ramai pelajar, jadi saya cakap okey, tolong carikan saya fauna. Jadi saya dapat data fauna. Banyak sebenarnya kalau saya nak cakap Cik Azimin, tapi memang tak sempat. Saya fokus betul-betul. Baik, dari segi burung ni, kita nak tengok merpati dan pipit. Saya tengok merpati, tiung, pipit, tapi saya nak pergi kepada merpati dan pipit. Boleh silakan slide seterusnya. Baik, ini burung. Okey, ini burung. Merpati ni, bila kita perhatikan, dia memang tentang percintaan. Sebab itu merpati dua sejoli. Ya, merpati tentang, ini saya dah mula membedah ya Cik Azimin, menjawab soalan yang kedua. Tiung, hal merana betul. Dan pipit, burung pipit ini atau cak kalau ke utara, ialah berkenaan dengan status. Sebab itu saya katakan, pantun ini dia bukan buat sembrono. Dia buat ada ilmu, dia buat ada sebab-usabab. Ya. Baik, kita tengok. Dalam pantun saya kata tadi ada yang senang, ada yang tersirat. Burung merbuk terbang ke tebing, hinggap ia di dahan manggis. Kalau hendak menyarung cincin, sarungkanlah di jari manis. Ini straightforward. Maknanya, betul lah tu. Ya, bila orang meminang kan kita banyak pantun-pantun supaya meriah. Ya, majlis tu meriah. Tapi cuba tengok yang kedua, yang ada maksud tersirat. Burung merbuk, murung merpati, terbang berpusing hala bendang. Wajah elok menawan hati, siang malam hamba terkenang. Apa kaitan burung merpati terbang kat bendang dengan dia siang malam terkenang? Ini yang mula kita nak kena congkil ni. Apa hal pula? Okey, kita kena tengok yang burung merbuk, burung merpati terbang berpusing hala, menghala bendang. Baik, zaman dulu kita masyarakat agrarian, kita pertanian kan, kita tanam padi, berbendang. Saya merasalah hidup berbendang dengan atuk saya. Jadi memang banyak burung. Banyak burung, pipit lah, tiung lah, antaranya ialah merpati. Kenapa dia pergi ke bendang? Sebab orang cari makan dulu semua dekat bendang, tanam padi. Selain pada tanam padi, ada ulam-ulaman dekat bendang itu. Ada pokok-pokok kecil, pokok kelapa dan sebagainya. Ada dangau kat situ kan, orang buat sarapan, makan pulut dan sebagainya. Jadi, dalam kita pergi ke bendang itu, segala anak dara, anak teruna, dulu tak ada kilang. Sebagai ke bendang, di situlah berlakunya perkenalan. Si merpati ni mula ibaratkan merpati jantan lah. Menuju ke bendang, dia rayau, dia jumpalah seorang anak dara. Wajah elok menawan hati. Sampai tak boleh tidur malam. Di situ burung itu melambangkan si teruna ni telah mula jatuh cinta pada si dara yang ikut mak bapak dia ke bendang untuk
bertanam padi. Bermulalah titik-titik percintaan di situ. Apa yang saya nak kata ialah cinta merpati ni selalu habis hingga ke jenjang pelamin. Dia dah jumpa, disarung pula cincin. Nampak tak dia punya kronologinya? Akhirnya bawa kebahagiaan. Kita tengok pula, kita lupakan, kita tengok pipit. Burung pipit ni sangat menarik. Dia macam pipit dengan enggang lah. Status. Okey, ada ilmu tentang status. Burung cak jatuh ke paya disambar enggang sambil melompat. Jangan diharap kepada saya, dagang yang hina tidak bertempat. Cak dengan enggang ni, pipit dengan enggang ni, makanan enggang aja. Enggang ni besar. Gagah kan dia kata macam enggang. Burung enggang tu menunjukkan besar, gagah, kuat macam durian tadi lah. Untuk burung pipit tu mainan dia je lah. Jadi maknanya dia yang berpantun itu ialah hina sebab dia pipit. Nak berbanding dengan si enggang. Enggang tu mempunyai status yang sangat tinggi. Saya suka yang kedua. Anak pipit mati terhimpit, mati di panah kumbang hijau. Santaplah tuan pinang bergigit. Saya nak membelah, tidak berpisau. Allah, merananya. Nampak sangat dia ni orang susah. Tapi yang datang jumpa dia orang yang beradab. Tapi orang Melayu ni, dia walaupun dia susah macam mana pun, dia dapat mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak menyentuh perasaan, sensitiviti orang. Santaplah tuan pinang bergigit. Maknanya kita kan kacik pinang ni. Orang tua-tua pinang itu dikacik supaya nampak halus-halus, betul pinang tu nampak cantik, dipotong. Dia bukan boleh potong sebarang-sebarang, sekeras pinang ni keras. Saya tak tahu orang muda pernah tengok tak buah pinang dan bagaimana pinang itu dikacik. Saya memang buat sebab nenek saya suka makan pinang je, saya main kacik dia. Jadi orang miskin ni seolah membayangkan kacik pun dia tak ada. Yang dia ada hanyalah pinang yang digigit-gigit. Gigit-gigit maknanya tak sempurna lah. Pakai tokek-tokek aja. Bukan literally meaning gigit yang pakai gigi. Mana siapa nak makan bekas gigi orang kan? Maknanya pinang bergigit ni taklah sama rata. Taklah. Sebab tu bagian pinang dibelah dua tu. Dia tak jadilah pinang sebelah dua sebab dia tak ada alat. Punya miskinnya dia. Itu yang dia kata. Anak pipit mati terhimpit. Dia orang susah. Jadi tuan tu selalunya orang berlebih tinggi pada kita lah. Itu cara kita tafsir dia. Menunjukkan walaupun dia susah, dia raihkan tetamu, cuma tak sempurna lah berdasarkan status yang ada pada tuan itu. Jadi dia berbahasa basi, santaplah tuan pinang bergigit, saya nak berbelah, tidak berpisau. Literally bukan pisau yang kita maksudkan, ialah kacik. Tapi saya katakan ini terpulang kepada interpretasi. Ya, interpretasi masing-masing. Baik, itu burung. Maknanya cakap aja pasal burung, tetapi ada ilmu di sebalik burung. Ada tentang percintaan, ada tentang hidup yang merana macam tiung ni, ada tentang status. Status ni sama dengan peribahasa. Jadi di situ, nampak tak? Bila kita bedah satu pantun, kita tak baca sambil lalu je. Nanti dulu ada benda dia nak sampaikan. Yang pada saya, anak pipit mati terhimpit itu sangat cantik. Cara dia merendah diri, kadang-kadang benda tu ada elok. Cuma orang Melayu kan dia suka merendah diri sebab dia menghormati tetamu. Jadi bila dengan macam tu, miskin menor orang ni tak. Dia ialah berbahasa basi. Ya, cara dia. Baik, seterusnya. Saya nak pergi kepada satu aspek yang sangat dekat dengan hidup kita. Gastronomi atau pemakanan. Pemakanan juga ni kan kalau kita kupas, kita boleh nampak dia punya ilmu di sebalik pemakanan tu, pemilihan objek-objek. Jadi saya pilih ulam. Saya pernah sempat buat kajian lah tentang ulam ni. Saya tanya semua. Yang menarikkan ulam ni, orang Johor tak banyak makan ulam tau. Saya orang Johor, saya tahu. Orang Johor ni, ulam ni saya tunjuk selepas ni. Kalau kita ikut negeri kan, Perlis paling tinggi kenal ulam. Daripada 17 jenis ulam yang saya bagi kepada responden, 11 daripada 17 tu orang Perlis kenal ulam. Maknanya dia makan. Diikuti dengan Kedah. Pulau Pinang, Pahang, Kedah pun tinggi, hampir 15. 10. Ini diikuti oleh Kedah 10 ulam, Pahang 9. Pahang ni menarik. Pahang ulam dia apa tahu? Kerdas, jering, petai. Wajib ada pada semua rumah. Saya buat kajian seluruh negeri Pahang. Saya tanya, makanan ulam tu apa ya? Oh, kami mesti ada kerdas, jering atau petai. Kalau tak ada, tak sedap makan. Kenapa? Kenapa dekat Perlis, dekat Kedah banyak ulam macam-macam daun lah. Kita tak, orang Johor tak pernah dengar pun daun pucuk bangau lah, tenggek burung lah.
Saya sebagai orang Johor saya tak dengar lah. Mungkin keluarga saya tak makan ulam. Sebab mungkin dikaitkan dengan topografi. Itulah ilmu bahasa ni, dia bukan bahasa semata-mata. Dia bersifat sains. Bendang, tanah subur. Jadi dekat situ dia bela ikan sepat. Ikan sepat ni kan dalam dekat celah bendang tu, air tu ada. Tapi ikan sepat ni makan sedap dengan ulam-ulaman. Sebab dia buat kasam sebenarnya, dan ulam yang dia punya partner yang paling baik. Johor ni dia kurang ulam sebab tanah dia asid. Kita banyak nenas dengan getah dengan kelapa sawit. Jadi kita susah jumpa ulam. Jadi orang Johor kalau kita tengok slide selepasnya, sebelum tak ada tentang ni dia. Ni 87% orang Johor dia makan timun. Tengok, bila saya buat kajian kan, orang Johor dia makan timun rupanya untuk ulam dia. Sangat kurang. Pegaga adalah sikit. Itu pun kalau pegaga kita bersalin, mak kita bagi makan pegaga supaya sihat. And then ulam raja 69%, petai 60%. Petai pun masuk dalam sambal tumis. Jadi tidak berapa banyak. Tetapi apa yang saya nak katakan ialah bagaimana ulam itu dimakan ialah bergantung kepada topografi sesebuah kawasan. Sesebuah kawasan. Baik, seterusnya kita tengok ulam. Saya memilih selasih, petai, pegaga. Okey. Selasih kaitan dengan kasih sayang, petai orang yang berilmu, pegaga menghargai dan menghormati tentang maruah. Okey, kita buka selasih. Baik, ini pokok selasih. Separuh orang kata daun kemangi. Kalau di Perak dengan negeri Perak dan Negeri Sembilan dia panggil kemangi, dia tak panggil selasih. Kalau kita selasih lah, selasih bunga hitam tu lebih sedap daripada selasih bunga hijau. Dekat Johor ni dia boleh buat ulam. Selalu dekat laksa Johor ke, masak lemak ke, masak air ke, kita pakai daun selasih. Baik, saya banyak jumpa pantun selasih dalam data kita. Jintan pulau rempah bertempat, cari di para biji selasih. Jika merantau cari tempat, cari saudara tempat berkasih. Dasik lemak buah bidara, batang selasih saya lurutkan. Buang emak, buang saudara sebab kasih saya turutkan. Ini sangat popular. Rendam selasih, gula secawan, selasih ada tepi telaga. Terima kasih setinggi penghargaan. Budi dan jasa disanjung mulia. Semua pantun tentang selasih memang ada kasih. Ada disebut perkataan kasih. Kalau dulu kan orang kan mengembara. Saya ingat lagi cikgu-cikgu dulu, zaman dulu kan, dia makan ambil bayar upah tau. Dia tak makan. Dulu mana ada restoran, mana ada kedai warung. Tapi cikgu-cikgu yang berkumpul, menyewa satu rumah akan mencari mak angkat untuk makan daya bulan. Itu cara orang Melayu dulu. Kita sampai bila kita ni merantau, kita kena cari orang yang boleh kita tumpang kasih. Bukan senang katakan saya orang Johor tiba-tiba kena pergi Kedah. Mana nak cari rumah sewa zaman dulu? Mulalah menumpang kasih di rumah-rumah yang kita kenal. Itulah mula mak bapak kita menyusul. Ada tak saudara dekat Kedah? Ada tak saudara dekat Perak? Okay. Ada ni kerja polis. Okey, kontak pula polis tu. Dulu manalah ada telefon bimbit kan. Telefon tetap pun tak ada. Tulis surat. Okey, anak-anda saya akan belajar di maktab perguruan. Boleh tak tumpang kasih ni. Macam gitu cara dulu. Bukan macam sekarang cari apartmen, cari rumah sewa pun iklan. Tak kira lah engkau bilik engkau, aku bilik aku, jangan kau bergaduh sudah. Itu cara sekarang. Dia bukan kasih sayang. Dia apa? Sama-sama tong-tong bayar sewa. Lain. Konsep dia lain. Tapi tidak zaman dulu. Tengok cara kita belajar budaya daripada bunga selasih. Sampai dia boleh buang mak, buang saudara sebab dia nak ikut boyfriend dia. Ini memang bahaya sikit lah sebab ada berlaku macam tu. Punya suka dekat lelaki ikut. Jadi dia membuang kasih kerana mengikutkan orang yang disuka. And then terima kasih setinggi penghargaan. Jadi setiap pantun berkaitan dengan selasih, semua ada perkataan kasih sayang. Kenapa? Okey, saya bedah. Ini jawapan dia. Silakan. Slide seterusnya. Baik. Kita tengok falsafah selasih. Kita jumpa ungkapan tempat berkasih, kasih bukan kepalang, setinggi penghargaan, disanjung mulia, kasih saya turutkan. Semua perihal kasih sayang. Selasih. Kenapa pilih selasih? Pembedahan ialah bila kita perlu menjawab mengapa. Okey, mengapa? Mengapa saya pilih selasih? Selasih ni kalau saudara pernah tengok, pernah makan, dia wangi. Baunya sangat sedap. Kalau orang sekarang tak faham selasih, basil. Nak cakap orang putih juga. Basil. Orang Perancis, orang Itali, masakan dia mesti ada basil.
supaya dia wangi, makanan tu wangi. Dan dia boleh makan sebagai ulam. Jadi dia wangi, dia harum, dia enak. Malah di Perancis, selasih ni dijadikan minyak wangi. Jadikan minyak wangi sebagai mendapatkan aroma. Jadi oleh kerana wangi itu, dia dipilih kerana sifat wangi yang boleh dikaitkan dengan kasih sayang. Kasih sayang ni kan benda wangi, benda yang sedap, enak didengar. Jadi selain mewangikan tubuh badan, selain daripada kita makan, kita rasa segar dan menyegahkan bau mulut, kita juga boleh jadikan dia minyak wangi, melahirkan rasa nyaman. Kita makan, kita pakai minyak wangi itu, kita rasa nyaman dan selesa, senyaman kasih dan sayang. Orang kalau penuh kasih sayang kan, hidup dia suka je. Kan? Happy je. Tak ada masalah. Sebab apa? Dalam rumah tu penuh dengan kasih sayang. Tak ada kutuk mengutuk, tak ada. Hanya puji memuji. Jadi bila dia besar dalam keluarga yang sentiasa menghargai orang, yang sentiasa menghormati ibu bapa dia, dengan adik-beradik boleh lebih kurang, dia akan melahirkan seorang yang berpersonaliti penuh dengan kasih sayang. Jadi sebab itu selasih diambil untuk kita petakan abstrak kasih sayang dengan bunga selasih. Kerana ciri sedap, ciri wangi, ciri nyaman yang ada pada bunga selasih. Sebab tu ada biji selasih. Kalau bulan puasa, kalau kat Johor, air katira tu banyak biji selasih. Dia punya air sirap pun ada sirap selasih. Sebab apa? Menyejukkan badan. Itulah maknanya kalau guna selasih, apa dia punya falsafah? Benda yang menyejukkan, menyamankan. Sebab itu dia pilih selasih untuk dekatkan dengan kasih sayang. Seterusnya, petai. Saya tak makan petai personally sebab perut saya tak tahan. Saya buka Kementerian Kesihatan. Ini kita nak tengok sains pada pantun. Yang orang kata pantun ni merapu-merapu, tak. Dia ada elemen sains pada pantun. Itu memang kerja saya, mencongkil elemen sains pada pantun. Petai, kalau kita buka Kementerian Kesihatan, saya guna website yang sah ya, Kementerian Kesihatan. Buah petai tidak mendatangkan mudarat tapi kurang selesa. Banyak khasiat untuk tubuh badan. Petai ada vitamin C, ada kalium, ada kalsium, ada vitamin A. Ini semua untuk mata, jantung, untuk kecantikan kulit. Sebab orang kata makan petai awet muda. Sebab rupanya dia ada kaitan dengan khasiat petai yang boleh memberikan awet muda. Okey, itu ciri petai dan khasiat-khasiatnya. Kita tengok pula pada pantun. Lalu berempat orang hubung ke Baruh membawa petai. Jika tak tahu kata berhubung, tak sah jadi pegawai. Dengar ni. Siapa jadi ketua kan? Kalau orang tu pegawai tak boleh bercakap, lalu kat PRO tapi tak boleh bercakap, buang kan? Sebab dia kata apa? Kau tak tahu berhubung, tak sah jadi pegawai. Pegawai ni kena pandai bercakap, bukan pandai angguk je. Pegawai kena ada ciri-ciri orang yang boleh pandai bercakap, yang boleh mewakilkan jabatan kita. Itu pegawai yang betul-betul ikhlas bekerja. Jadi petai itu, dia tengok nanti dia punya pantun, semua kaitan dengan intelektual. Kurang garam tambah cuka, hendak menjerut sepapan petai. Hati ikhlas, firan terbuka. Bagai pasir menghampar pantai. Open-minded. Jadi pegawai kena open-minded lah. Kalau kerani tegur atau bagi pandangan, jangan marah. Mungkin dia muda jauh pada kita kan. Tapi idea dia, saya dengan pelajar saya tak pernah marah. Saya kata, jom kita congkil. Jom kita congkil apa yang awak tahu. Saya tak baca semua. Tapi pelajar tu dia fokus pada tu. Contohnya anak murid saya Maulana buat pantun. Macam-macam pantun dihadapkan kepada saya. Kami pun tafsir bersama supaya tesis jadi baik. Jadi kita tak marah dia lah kalau dia tak faham nak tafsir sebab mungkin belum sampai level profesor. Tak apa, saya faham macam ni je Prof. Tak cukup tu. Saya kata kita kena congkil. Baik, sungguh beruntung membeli petai baunya wangi di mulut orang. Dia kata wangi dah pasti tak suka. Sungguh beruntung menjadi lebay. Kemana pergi perutnya kenyang? Agama kan. Kalau lebay nak baca kan dia nak baca doa. Mana-mana kenalah tunggu Pak Imam. Tuan rumah macam tak boleh baca tapi dia nak keberkatan ambil imam. Imam ni dianggap orang yang berilmu. Hari ni baik-baik ada penongak agama, saya tak nak cerita lah. Tapi lebay zaman dulu orang yang sangat dihormati, yang berilmu, yang nikahkan orang, yang boleh bagi nasihat. Itu ilmu yang pada lebay itulah sangat dihormati sebab dia kata perut dia kenyang. Orang selalu jamu dia. Asam kandis buah petai dibawa orang dari Sabah, ibarat pasir di pantai, sekali air bah, sekali berubah. Ini open-minded. Tengok dia tentang petai. Kenapa falsafah di sebalik petai dipilih? Tengok khasiat dia banyak kan? Okay, kita tengok slide seterusnya. Ini falsafah petai.
Dikaitkan dengan orang perantara, orang berilmu, orang berfikiran terbuka. Tengok pantun tadi, semua tentang, saya ambil 4, banyak lagi sebenarnya, saya ambil contoh macam tu. Orang berilmu, orang dihormati dalam masyarakat, orang yang boleh diajak berbincang. Itu ciri orang berilmu. Sekarang ni susah nak tahu orang berilmu, senang nak tengok orang berilmu ke tak berilmu. Orang berilmu ni dia open minded, sentiasa terbuka untuk menerima pandangan orang bawah atau boleh berbincang, bukan terus nak marah saja. Jangan lawan aku ketua, tak boleh. Macam itu organisasi tak boleh berkembang dengan baik. Kita cuba meraihkan pendapat-pendapat. Walaupun cleaner, walaupun tukang sapu sampah, dia kalau tak ada dia, sampah office kita kotor. Jadi kita kena hormat semua orang, semua level kita kena hormat. Jadi petai ni, kalau kita kaitkan balik pemetaan minda ya, petai ni kan berbau. Saya tak suka, sebab bau dia busuk. Saya memang tak suka makan tapi kata Dr. Suri Rui, nak hilangkan bau tu minum susu. Lepas makan petai minum susu. Sebab dia ikat bau busuk petai tu. Okey, tapi tak apa. Petai ni banyak khasiat. Banyak khasiat ni kita petakan kepada orang berilmu. Nampak tak? Kenapa dia pilih petai? Sebab petai ni kita tengok tadi ada vitamin A, dia ada kalium, dia ada kalsium yang baik, bagus untuk tubuh badan. Maka benda itu memberi manfaat pada tubuh badan. Begitu juga berkawan dengan orang berilmu. Orang berilmu itu akan beri manfaat kepada orang yang mengikutinya. Sebab itulah Islam kata, tengok kawan, cari orang berilmu, cari orang agama, cari orang buat minyak wangi. Jangan pergi dekat tong najis. Kan cara kita nak pilih kawan, nanti dia ajak kita berdiam bukan. Orang Melayu dah nasihatkan pada awal lagi. Pakai petai je. Nak bagi tahu kan, nak pakai petai je. Jadi maknanya, saya tunjukkan sekarang, itu pemakanan kita tau. Sebenarnya pemakanan kita, saya dan teman-teman saya akan terbitkan buku tentang pemakanan dan peribahasa. Dan saya juga akan terbitkan artikel bersama Maulana, burung dalam pantun. Apa tafsiran kita tentang burung? Baik, sekarang kita lepas petai, pemakanan kita tengok satu lagi ialah alam sekitar. Oh, ni pegaga lagi satu. Pegaga ni kalau orang Johor lah, saya masak dalam botol-botol, saya makan buat ulam mentah, atau saya masak Allah Akbar, saya goreng dengan kelapa, urat untuk makan saya dalam pantang. 40 hari itu mak saya akan bagi saya makan pegaga. Rupanya pegaga ni kita tengok makanan kita dari segi sains je. Dia tinggi vitamin C, antioksidan, membantu penyembuhan luka. Padahal mak saya suruh bagi makan pegaga sebab dia cepat baikkan luka. Tinggi vitamin A, meningkatkan imun badan, baik untuk darah dan kulit. Maklumlah orang bersalin kan, darah banyak keluar, kulit kita pegang, tiba-tiba mengendur. Jadi pegaga antara yang terbaik. Tinggi zat besi, baik untuk pembentukan darah dan tulang. Kita dah banyak hilang darah, maka makanlah pegaga untuk replenish atau ganti darah yang hilang tu. Tinggi kalium, baik untuk pembentukan tulang. Jadi kan, khasiat makanan-makanan Melayu, yang bila saya buat kajian kan, orang dah pilih salad daripada pegaga, rugilah kita. Salad ni tanam kat hidroponik je. Kan? Tak apa khasiat salad tu saya pun tak tahu. Tapi ulam-ulam yang saya bagi tahu ini Kementerian Kesihatan yang sahkan. Siap ada bagi pula dia punya komposisi nutrien tu. Jadi sangat bagus. Kita tengok pada pantun. Apa kaitan pegaga dengan khasiat yang kita dapat tadi? Di dalam raga kerang dan kepah ulam pegaga dibuat laksa. Kepada keluarga kasih tertumpah moga bahagia sepanjang masa. Daun pegaga, daun kasturi dipetik dara untuk ibunda. Tidak terhingga ilmu diberi, hargailah guru selagi ada. Ikan karut, ikan haruan dicampur pegaga makanan cik nyonya. Seburuk-buruk kain basahan tertutup juga malu olehnya. Ini penting sangat ni. Ulam pegaga merumpun di huma tepi pinggiran hujukan Kuala. Dalam keluarga rukun bersama hadapi cabaran dengan rela. Maknanya kena bersatu menjaga maruah. Maruah diri, maruah keluarga. Kena sangat menghormati guru kita. Cikgu ni, walau sikit pun dia ajar, walau ustazah yang ajar ngaji pun kita kena hormat sampai mati. Tak ada dia, tak tahu kita kenal Quran kita. Okey, jadi dia kata kalau kita sentiasa menghormati, menghargai, menjaga maruah, kita akan dapat arti. Ini di falsafah dia. Keluarga kasih tertumpah, seburuk kain basahan tutup malu, hargailah guru selagi ada. Inilah ungkapan-ungkapan dalam maksud pantun. Ungkapan ini ada kaitan dengan pertalian darah, maruah dan hormati satu sama lain. Kita ibaratkan sama dengan bagaimana makan pegaga boleh kuat tulang dan darah, begitu juga lah bayangan diberikan dalam pantun. Jadi maknanya pegaga ni bukan sebarang-sebarang lah. Kita kena korek
apa khasiat penggaga. Dan yang seronoknya sekarang di website atau laman Sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia ada tentang ulam-ulaman Melayu. Jadi saya ambil tu bukan saya kang-kang sendiri, tak. Semua saya rujuk silang dengan badan-badan atau laman web yang sah ya, dan sahih. Kita nampak bila kita bedah pantun itu, dia bukan pantun yang hanya suka-suka, dia nak sampaikan ilmu dan falsafah. Ya, Baik, betul. so saya nak terus habiskan dulu ni. Okey, sekarang maritim, pulau dan tanjung. Saya banyak PhD student saya ni dia banyak mengkaji pantun tentang maritim Melayu. Tapi saya dah minta izin dia tak menggunakan tanjung dan pulau aja. Sebenarnya dalam Melayu ni kan dia banyak partner tau. Pasangan-pasangan. Cepedak dengan nangka, padi dengan lalang, apa lagi, cepedak nangka pada lalang, asam dengan garam. Dia banyak yang berpasang-pasangan. Jadi bila saya pergi pula kepada pantun kan, saya nampak peranan Dwi ni bersama ni, berpasangan ni juga wujud dalam pantun, Cik Azimin. Contohnya, dia bandingkan pulau dengan tanjung. Dia tak bandingkan pulau dengan teluk. Tak. Dia bandingkan pulau dengan tanjung. Kemudian dia bandingkan galah dengan kemudi. Dan yang ketiga kami temui dibandingkan galah Allah Akbar, bukan skoci. Saya terlupa pula. Perahu dengan rakit. Jadi bila saya tenung, saya ni suka merenung sebab kita falsafah kan, kenapa diganding-gandingkan? Jadi saya pun pilih tanjung dengan pulau. Sebenarnya nanti kalau nak baca tentang rakit dengan perahu, galah dengan kemudi, tunggu PhD student saya selesai, dia terbitkan boleh baca. Tapi memang sangat menarik. Dari parit ke Tanjung Tiandang singgah sekejap membeli roti, bila sudah wajah terpandang tetap tersimpan di lubuk hati. Ini tentang tanjung. Lancang kuning belayar ke barat singgah berlabur ke Tanjung Jati. Putih kuning rambutnya lebat, berasa berkendan dalam hati. Ini tak kasih sayang juga. Tapi kita tengok, bila sudah wajah terpandang, ini baru cubaan pertama lah. Dia cubaan dia pertama, dia dah nampak macam cerita burung merpati dia lah. Lepas tu putih kuning rambutnya lebat, ni dah berkenan sangat ni. Ini ialah first attempt. Peringkat pertama dia mengenali. Kemudian untuk pulau pula, tengah malam ke Pulau Pinang, anak Belanda turun ke kapal. Tengah malam adinda terkenang, air mata turun ke Bantal. Dia kalau adinda ke kanda ni mungkin suami isteri. Okey, atau hubungan yang telah erat. Pulau tinggi terendak Cina, patah pasak di muka kurung. Abang pergi janganlah lama, buah masak di idam burung. Maknanya, janganlah lama-lama, kalau bertunang pun janganlah pergi lama-lama. Dia ni buah masak, maknanya dah sesuai untuk disunting menjadi isteri. Jadi ada hubungan yang rapat. Baik, kita bedah pulau dan tanjung. Ini sebab kenapa tanjung dipilih untuk pengenalan awal, kenapa pulau dipilih untuk yang dah ada ikatan yang erat. Buka slide seterusnya. Okey. Kenapa tanjung melambangkan, boleh kita petakan dengan perkenalan yang baru nak kenal. Tanjung, bila kita kaji dari segi geografi dan dari segi sains, pembentukan tanjung dan pulau. Tanjung ni penanda daratan supaya pergerakan perahu atau kapal lebih selamat. Dia nampak tanjung, okey kita dah sampai ke darat ni. Ni orang tengah kat laut ni, dia nampak tanjung pun, okey kita dah selamat. Selalunya dia ada rumah api, dekat tanjung ni selalu kita ada rumah api. Penanda ini bermaksud pelayar atau nelayan boleh mengetahui jarak pengangkutan air mereka sebelum sampai ke daratan, jadi mereka akan lebih berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Sebab kapal ni kalau kelanggar karang ke apa, bukan kapal, perahu atau rakit, dia boleh pecah. Sebab apa? Hal ini demikian kerana kawasan bahagian bawah tanjung cetek terdapat batuan atau batu karang yang keras serta boleh merosakkan perahu atau kapal. Begitu juga dengan permulaan kepada sebuah perhubungan. Berhati-hati agar dapat diterima. Betapa bahayanya benda tu cetek, macam pengenalan tadi, pengenalan yang cetek baru permulaan kan, tapi dia banyak batu. Dia banyak batu karang yang boleh merosakkan. Jadi kalau mula-mula nak kenal orang, terus cakap yang tak senonoh, mesti orang reject. Dia nak nasihat macam tu lah, seolah-olah pertemuan awal sama-sama dengan ciri tanjung. Cetek, baru kenal, tapi banyak duri-durinya. Jadi nak tackle orang tu kena ada ilmu.
nak rapat anak dara orang tu tempat-tempat baru. Jangan sebarang-sebarang, takut terkena isteri orang, takut terkena tunang orang. Itu dia kata kena hati-hati. Tapi pulau lain pula. Pulau ni dia mendalami proses yang sangat lama. Jadi pembentukan pulau menjadi sangat kuat dan kukuh. Sehingga terdapat pulau besar yang boleh jadikan kawasan pertempatan kekal. Tidak ada rumah di Tanjung, tapi ada rumah di pulau. Ada manusia yang menghuni pulau. Ya. Tanjung tak ada manusia boleh huni. Jadi begitu juga dengan kasih sayang yang terbina dengan ikatan yang kuat sampai membawa kepada kebahagiaan. Dia boleh jadi rumah tangga, boleh jadi beranak pinak dan jadi kuat menjadi pulau yang sangat kukuh dan harmoni macam Langkawi, Pulau Pinang dan sebagainya. Okey, itu pembedahan ciri-ciri saintifik pada tanjung dan pulau yang boleh membawa kita kepada tafsiran tentang bagaimana alam sekitar. Bagaimana kita menggunakan alam sekitar untuk mengaitkan pantun-pantun yang berkaitan dengan tanjung dan pulau. Dan ini yang menarik slide yang terakhir saya, ya, sebelum saya pulangkan pada Cik Azimin ialah ini yang menjadi hangat dalam perbualan dalam chat di Facebook tahun lepas. Dewan Bahasa ada mengeluarkan, sebab Dewan Bahasa ni dia ada keluarkan pantun. Jadi keluar pantun ni. Apa guna berkain batik jika tidak memakai capal? Apa guna beristeri cantik jika tidak pandai menumbuk sambal? Kalau orang faham secara harfiah, saya tengok komen-komen dekat Facebook ramai kutuk pantun ni. Gender bias, menghina perempuan, tidak sepatutnya merendah-rendahkan orang perempuan. Saya kata kesiannya yang baca pantun ni. Itu dia baca secara luaran. Tapi kalau kita tafsir pantun ini, dia ada kaitan dengan hubungan kelamin. Tapi orang Melayu zaman dulu, dia tak cerita hubungan kelamin sebanyak jaga aib. Kita yang faham. Kita yang faham sebenarnya, dia cakap pasal hubungan suami isteri ni. Apa guna berkain batik? Bila orang yang tak faham, dia kata kain batik, dia terus kata perempuan. Pernah tak saudara pergi ke Kelantan dan Terengganu, tempat buat kain batik, orang lelaki pakai kain batik? Sebab dia kata sejuk. Semutar dia pun kain batik. Semutar kat kepala dia, kain batik. Masa saya masuk UKM mula-mula, kita kan bila masuk universiti ni, barulah jumpa segala manusia kan berkumpul di universiti. Jadi blok kami bertentangan blok lelaki-lelaki. Banyak kain batik bersidai. Saya pun cakap dengan kawan saya, boleh kahwin ke dekat UKM ni? Banyak benar kain batik bersidai. Sebab kita orang Johor biasa kain batik perempuan lah. Dia kata kenapa banyak? Sekarang saya tanya kawan-kawan Kelantan Terengganu, ketawa. Dia kata, alah, mu tak tahu ke orang Kelantan Terengganu pakai kain batik? Dia kata sebab sejuk. Sebab dia pengeluar kain batik. Di situ rujukan dah salah. Kalau kita kata batik itu rujuk pada perempuan, dah salah. Sebenarnya dia merujuk pada lelaki. Sebab apa? Dia pakai capal. Perempuan tak pakai capal. Kan? Perempuan tak pakai capal, lelaki-lelaki. Sebab memang khusus kasut tu dibuat untuk lelaki. Jadi dia kata, apa guna beristeri cantik? Cantik molek, comel lah orang kata-kata. Kalau tak pandai menumbuk sambal tu, ini kita kena faham kiasan melarat. Tak pandai menumbuk sambal ni, literal secara harfiah, macam dia tak pandai masak lah kononnya. Tak pandai masak. Tapi kenapa dia marah lelaki-lelaki tu? Dia kata, engkau bini cantik tapi tak pandai tumbuk sambal, tak pandai masak. Jarang orang bercerai pasal tak pandai masak. Menumbuk sambal sebenarnya merujuk kepada gagalnya si lelaki itu melayan batin si isteri. Dalam sangat maksud dia. Sebab kiasan melarat ini dikaitkan dengan peribahasa antan dan alu, ulam dan sambal. Dia bukan tidak pandai menumbuk sambal tu literally meaning, sebab yang atas nombor 2 pembayang itu dah sangat tersirat. Ya, untuk mencari rujukan tu siapa? Makna yang bawah tu mesti juga tersirat. Takkanlah pasal tak boleh tumbuk sambal nak jadikan pantun. Tak. Dia ada ilmu di sebalik itu. Menumbuk sambal ini ada kaitan dengan antan dan alu. Saya tak nak elaborate. Carilah segi apa tu. Dan ulam dan sambal. Semua berkaitan dengan hubungan kelamin dalam peribahasa. Jadi sebenarnya nampak aja simple macam ni. Tapi bila kita bedah, tidak. Dia nak menegur. Mungkin dia lemah batin. Kan? Isteri awak ni cantik. Kalau awak tak boleh layan batin dia, dia boleh bercerai-berai satu. Dia ikut lelaki-lelaki lain pun lagi parah. Itu nasihat dia kepada si lelaki. Jadi pantun ini sebenarnya merujuk kepada si lelaki. Bukan dia nak untuk perempuan. Jadi bila kat Facebook tu, berjela-jela lah sampai Persatuan Wanita pun masuk
mengatakan pantun ini patut dibuang sebab dia merendah-rendahkan taraf wanita. Adakah wanita ni hanya layak dekat nanti dulu. Kena baca tersirat di sebalik tersurat. Jadi kalau setakat pantun tersurat tak cerita macam tu, dia ada maksud yang nak disampaikan. Sebab saya nak kaitkan, ini lateral thinking, pemikiran yang berdimensi. Ya, maknanya pada orang kata itu tafsiran you, bukan tafsiran kami. Itu saya kata pantun ni macam ada orang boleh kata kalau macam tu susahnya pantun ni dah jadi eksklusif lah, macam saya bincang dengan Cik Azimin. Kan saya tahu Cik Azimin nak tanya saya pasal tu tadi. Kalau dah susah sangat, dah eksklusif sangat lah. Tidak. Pantun ni kan saya kata awal-awal tadi, dia ada macam-macam jenis. Orang yang berfikiran tinggi, menggunakan daya takkul tinggi, dia cuba mentafsir supaya nampak pasal apa objek batik digunakan, pasal apa capal dipakai, kenapa tumbuk sambal digunakan. Tumbuk sambal sendiri itu ialah makna tersirat. Itu je. Jadi maknanya sebenarnya banyak sangat tentang hubungan klimax. Saya tak nak ketengahkan, nanti orang kata Prof ni dah nak pencen. Banyak pula cerita pasal saya tak nak. Saya cuba bagi macam-macam. InsyaAllah akan datang kita tengok. Baik, saya boleh simpulkan Cik Azimin sebelum saya serah pada Cik Azimin. Pantun ni cerminan kebijaksanaan Melayu. Kalau orang kata alah itu tafsiran dia, terpulang. Tapi orang yang menghargai budaya, warisan, kita dapat ilmu daripada situ. Dia ada ilmu sejarah, dia ada ilmu geografi, dia ada ilmu sains, dia ada ilmu gastronomi, macam-macam ilmu yang ada. Dan agama, banyak sangat agama. Sebab tu orang kata budaya Melayu ni bertentangan dengan Islam. Nanti dulu, jangan tuduh dulu. Jangan tuduh dulu, kaji dulu. Banyak sangat tentang agama dibawa dalam pantun, dalam peribahasa. Dan yang apa yang saya berani cakap, memerlukan daya fikir yang sangat tinggi. Memang sangat tinggi. Saya kesal jugalah dekat sekolah. Nampak macam mana nak kejut A kan. Belajar pantun, belajar peribahasa 5 minit, 10 minit satu waktu dah. Carilah. Jadi anak-anak saya lah, bukan anak orang, anak saya. Dia kata, kita hafal jemaah, paling-paling pun 10 je nak keluar ni. Dia dah boleh kira macam tu. Yang penting dapat A. Jadi tidak dapat ditafsir dengan mendalam. Tapi di peringkat universiti saya minta pelajar saya, awak cari pokok now macam mana? Awak cari benda ni macam mana? Awak cari bakal wali ni apa? Supaya dia boleh berfikir di luar kotak. Okey? Jadi objek, saya nak bagi tahu, objek yang dipilih sangat berhati-hati supaya pembayan dengan maksud dapat difahami. Dan apa yang penting, ada aktiviti minda di situ untuk kita berfikir. Dia bukan suka-suka hati. Okey, kalau katakan pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas, okey, itu untuk anak-anak. Ya, budak-budak okeylah, tapi tak ada ilmu di situ. Saya pulangkan kepada Cik Azimin. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada soalan yang Cik Azimin nak kemukakan. Terima kasih Prof. Sebenarnya terlalu banyak ilmu yang kita dapat raih sebenarnya, dan inilah yang sebenarnya kita perlu beri perhatian dan kita berikan pengamatan, dan kita harus cakna sebenarnya, sebab majoriti hari ini yang hidup bermasyarakat ialah orang muda, generasi Z, generasi Alpha. Jadi mereka ini terdedah dengan maklumat-maklumat yang tidak tepat. Dan semoga dengan perbincangan hari ini, jadi apabila kami yang berada di barisan juri ataupun kepada mereka yang memberi pandangan tentang pantun, jangan berkecil hati sebab kita ingin memberitahu. Jadi perkataan ini perlu kita ubah daripada kita mencari kepada memberitahu. Apabila kita tidak tahu, kita bertanya. Baiklah, sebagai penutup bicara yang akhir sekali, pesan dan peringatan yang berbahagia Prof kepada kita semua, saya, kepada mereka yang sedang menonton, yang berhormat Datuk, urustia dari MBJB, Bibi urustia Dewan Masa dan Pustaka, dan semua anda yang sedang menonton. Apakah pesanan yang patut kita ambil tahu agar jangan lagi kita mengoyakkan busana pantun, jangan kita contengkan arah wajah pantun. Silakan Prof, yang terakhir. Okey, pesanan saya, kalau tak faham bertanya kan. Warisan kita bukan dibuat hanya suka-suka. Contohnya baju kurung lah. Kenapa nama dia baju kurung? Johor sangat terkenal baju kurung. Kenapa butang dia 3 atau 5? Semua berasaskan pada rukun iman dan rukun Islam.
kenapa tangga rumah orang Melayu ni ada 5 atau 6 batang tangga tu yang nak naik atas tu kan. Semua ada kaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Jadi kan tak tahu tanya. Sekarang ni pantun kan, mana letak pantun sekarang? Dalam majlis formal, dalam majlis peminangan, dalam majlis yang rasmi. Dia bukan dekat pasar-pasar, dekat tepi-tepi jalan, tak. Tinggi tempat pantun ni sebab orang tahu dia ada ilmu. Jadi siapa yang minang anak saya 3 orang berkahwin kan. Siapa yang minang memang kami prepare pantun. Suami saya dan saya akan menyediakan pantun. Ada orang, kami katalah dengan bakal cakap dengan keluarga awak, kita ni akan berjawab-jawab pantun. Sebab pada saya itu adalah budaya Melayu yang harmoni kan. Tapi ramai kata, kami tak pandai pantun lah, kita straightforward aja. Ada jadi macam tak syok lah majlis tu. Kalau kita tengok orang Riau, dia masih menggunakan pantun. Jadi apa saya nak pesan kepada generasi baru, generasi Z, jangan rasa benda ini membebankan. Cuba dikaji, cuba dilihat. Kalau orang Barat masih kagum dengan pantun kita, kita mesti bangga dengan apa yang kita ada. Kalau tak faham tu, maknanya awak tak belajar lah. Awak tak dapat congkil ilmu di sebalik itu. Pada dia, sekarang kita jadi straightforward je. Tak payahlah kita nak berbasi-basi. Betul. Kalau cakap straightforward, lebih banyak bergaduh. Contoh, dalam Facebook, dalam Instagram, katakan ada satu case kan. Maaf cakaplah, orang Melayu punya komen lebih biadab daripada orang bukan Melayu. Kalau kita tengok balik, kita tengok tau sebagai orang bahasa, kita tengok dia punya respon. Tak sedap betul cara menulis tu kan. Maki hamun, cakap yang bukan-bukan. Sebab apa? Adab tak ada. Adab tak ada. Kita tidak didedahkan dengan adab. Pantun peribahasa ni benda tersirat, ada adab dalam dia. Memang kita tak kata, saya pun tak ajar anak saya berpantun. Tapi sekurang-kurangnya kita faham bahawa warisan Melayu telah ada untuk mengajar kita supaya jadi orang beradun. Beradun ni bermakna berbudi bahasa, tahu duduk tinggi kita macam mana, bukan lintas saja depan mata hidung orang. Dengan keadaan yang sepakat online sekarang dah mula tak ada lah adab dan sopan. Sebab ini tinggalan datuk nenek kita. Sama ada nak hargai atau tak hargai. Kalau awak hilang, sebab ada satu pantun Ungku Aziz pilih, dia kata kalau hilang pantun ni, hilanglah riuh rendah Melayu. Sampai ke situ dia tulis. Maknanya kita hilanglah budaya kita. Kita hilanglah adab sopan kita dan kita hilanglah benda yang berbentuk harmoni. Jadi kalau tak faham, jangan dirosakkan. Membuat pantun-pantun atau peribahasa yang bukan-bukan. Macam contohnya mendengarkan guru di langit, air tempayan dicurahkan, itu lama. Mendengarkan guru di langit, keluarkan baldi dan besin. Apa kaitan? Tak ada kaitan sebab kita punya pembayang dengan maksud ada falsafah. Itu saya nak pesan. Maknanya kajilah, kaji, jangan kita faham, jangan kita rosakkan benda tu. Baik. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Inilah yang dikatakan kejeniusan kebijaksanaan di Melayu. Kan orang kata bunga bakawali di Teluk Cengal, buat ubat 1000 guna. Kilat di air sudah ku kenal, yang mana satu jantan betina. Sebagai penutup bicara saya pada hari ini, saya akan hadiahkan kepada anda yang sedang menonton. Terima kasih yang berhormat kerana sudi terus setia bersama-sama dengan kami, dan juga kepada urus setia yang bertugas, kepada anda yang sedang menonton. Saya hadiahkan pantun ini buat kalian. Ambil manfaat dan cuba berfikir hendaknya ada manfaatlah yang didapat selepas ini, insya-Allah. Orang kata atas perandu pecendana ada sekerat gayu gaharu. Elok sampiran alam diguna, unsur tepat menjadi guru. Pokok kepayang si pokok sentul, tumbuh berbaris di pinggir kota. Kalau pembayang diguna betul, bagai keris bertatah permata. Tanam cempedak di dalam dusun, juak bertongkat beroti padat. Mengenyang tidak kalau berpantun, patah bertingkat menyambung adat. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof yang sudi berkongsi ilmu, terlalu banyak ilmu sebenarnya. Jadi kepada anda yang sedang menonton, yang sedang yang menggiatkan tentang pantun, perhati kebijaksanaan, kejeniusan akal budi pantun. Jangan sembrono saja. Ambil. Jadi apabila kami yang berada di hadapan seperti Profesor, mungkin juga saya, mungkin yang lain, apabila memberi tunjuk ajar, jangan marah kami, jangan bencikan kami, tetapi ambil ilmunya. Kerana di sinilah kebijaksanaan akal kita sebagai orang Melayu.
Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada Prof. Dr. Nur Hashimah Jalaluddin. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi mengundangkan. Terima kasih Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Terima kasih kepada Urustia semua. Terima kasih kepada mereka yang bertugas di Bilik Tabir. Terima kasih. Dan akhir sekali, semoga pantun diiktiraf seantara dunia sampai akhirat. Kerana dalam pantun ada sinar wahyu di dalamnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Demikianlah berakhirnya wacana pada hari ini dengan kupasan dan bedah pantun yang sangat menarik dan bermanfaat untuk dihayati. Semoga wacana ini memberi aspirasi kepada kita untuk memaktabahkan dan memelihara khazanah warisan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Nur Hashimah binti Jalaluddin atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Setinggi-tinggi perhargaan juga kepada Encik Azimin bin Daud selaku moderator. Saya sudahi majlis pada hari ini dengan dua rangkap pantun. Bubur selasih ubi keladi, lemak manis santan kelapa. Terima kasih jasa dan budi, kami semat tiada lupa. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung tamang. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.